Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Kamarul Anwar bin Muhammad Suhaimi selaku pensyarah bagi subjek Perlembagaan Malaysia GMGA 2013. Saya, Nora binti Fauzi, nombor matrik 274-476 dari Pusat PJJ Kampus I Kuching, akan membentangkan tugasan individu yang bertajuk Cabaran dan Reformasi Perkhidmatan Awam di Malaysia. Di dalam pengenalan, kita akan melihat sistem pentadbiran kerajaan di Malaysia. Sistem pentadbiran kerajaan di Malaysia. Seperti yang termaktub dalam perlembagaan, Malaysia adalah salah sebuah negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi, berparlimen dan raja perlembagaan. Sebagai negara yang mengamalkan sistem beraja, Sri Baginda Yang di-Pertuan Agong memainkan peranan sebagai ketua negara. Sehubungan dengan itu, bagi melengkapkan pembentukan dalam sebuah negara, perlembagaan persekutuan digubal, manakala punca kuasa yang terdapat dalam perundangan menjadi perkara utama. Oleh itu, di dalam sistem pentadbiran negara, terdapat pembagian kuasa yang merangkumi badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman serta peranan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri termasuk perhubungan antara kedua-duanya. Pembahagian kuasa di Malaysia, badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman. Badan perundangan. Seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, Parlimen adalah merupakan badan perundangan bagi kerajaan persekutuan. Terdapat 3 institusi utama yang membantu memainkan peranan dalam Parlimen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Parlimen berfungsi sebagai pengubal undang-undang dalam negara dan kemudiannya dibentangkan oleh ahli dalam Parlimen. Setiap undang-undang yang diluluskan perlulah mendapat persetujuan daripada ketiga-tiga institusi utama tersebut. Sebelum undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diwartakan serta dilaksanakan, ianya perlu mendapat perkenan daripada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong terlebih dahulu. Dalam pada itu, Parlimen juga berperanan untuk membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan, selain bertindak sebagai pemeriksa bagi memeriksa dasar-dasar yang terdapat dalam negara, malah ianya juga turut menjadi medium untuk ahli-ahli Parlimen membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan rakyat dan meluluskan perbelanjaan kerajaan persekutuan serta hasil cukai yang terbaru. Badan Eksekutif. Badan Eksekutif diketuai oleh Perdana Menteri, anggota menteri-menteri dan juga parti yang menang majoriti yang telah mendapat mandat serta kepercayaan rakyat dalam mentadbir negara. Sementara itu, melalui nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri, pelantikan menteri-menteri kabinet dari Majlis Parlimen dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, menteri dalam kabinet perlu bersama-sama bertanggungjawab kepada Parlimen. Segala dasar-dasar yang dibentuk atau akan dibentuk diputuskan oleh kabinet di bawah perkara 39. Dalam badan eksekutif ini juga, beberapa jawatankuasa kabinet dibentuk untuk membantu menjalankan tugas-tugas tertentu, iaitu Jawatankuasa Kabinet mengenai kewarganegaraan, Jawatan Kuasa Kabinet mengenai perjawatan dan Jawatankuasa Kabinet mengenai pelaburan. Selain daripada itu juga, Badan Eksekutif bertindak menguatkuasakan undang-undang seperti yang telah dituliskan oleh Badan Perundangan dan kemudiannya undang-undang tersebut ditafsirkan oleh Badan Kehakiman. Badan Kehakiman. Badan Kehakiman diwujudkan bertujuan untuk mentafsir perlembagaan dan mentafsir undang-undang
yang terbentuk dalam Perlembagaan Malaysia. Selain daripada itu juga, Badan Kehakiman memainkan peranan untuk mengesahkan sesuatu undang-undang bertulis tidak kira sama ada di peringkat pusat maupun negeri, termasuk pengisytiharan kesahan undang-undang tentang sesuatu tindakan yang diambil oleh kerajaan. Malah, ianya juga ditugaskan untuk menjalankan kuasa kehakiman di negara ini, di mana Badan Kehakiman dijadikan pengadil bagi menyelesaikan setiap permasalahan yang berlaku di kalangan rakyat dengan pihak berkuasa. Menurut perkara 121 dalam Perlembagaan Persekutuan, ianya menjelaskan bahawa kuasa kehakiman di negara ini terletak pada Mahkamah Agung, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Bawahan yang telah diperuntukkan dalam Undang-Undang Persekutuan. Berikut merupakan struktur kedudukan pentadbiran kerajaan dalam persekutuan. Definisi perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam didefinisikan sebagai jentera pentadbiran yang menggerakkan sistem pentadbiran dalam negara. Dalam pada itu juga, perkhidmatan awam dilihat sebagai nadi utama dalam pentadbiran kerajaan di mana ianya memainkan peranan penting dalam membantu pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial dalam negara di Malaysia. Sementara itu, perkhidmatan awam mempunyai kuasa eksekutif dalam melaksanakan dasar-dasar dan keputusan kerajaan agar segala matlamat dan objektif dapat dicapai dengan jayanya. Seperti mana yang dijelaskan dalam Perlembagaan Persekutuan Pasal 1, Perkara 132, maksud perlembagaan ini, perkhidmatan awam ialah A. Angkatan Tentera, B. Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, C. Perkhidmatan Awam Am Persekutuan, D. Pasukan Polis, E. Dimansuhkan, F. Perkhidmatan Awam Bersama yang disebut dalam Perkara 133, G. Perkhidmatan awam setiap satu negeri dan H. Perkhidmatan pelajaran. Melalui maksud-maksud yang termaktub di dalam perlembagaan ini, ianya menjelaskan kepada kita bahawa perkhidmatan awam ini wujud adalah bertujuan untuk memperkenalkan kepada rakyat struktur dan amalan dalam menyediakan perkhidmatan asas sebagai usaha untuk menjaminkan keamanan yang selari dengan aktiviti ekonomi serta politik di Malaysia. Selain itu juga, perkhidmatan awam dilihat mempunyai kedudukan yang amat penting dalam menyediakan perkhidmatan dan kepakaran untuk negara. Meskipun berlaku pertukaran pentadbiran dalam kerajaan, elemen yang terdapat dalam perkhidmatan awam akan sentiasa kekal dan relevan sepanjang masa. Seperti yang tercatat dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkhidmatan awam persekutuan merangkumi perkhidmatan awam am persekutuan, perkhidmatan pelajaran, perkhidmatan kehakiman dan perundangan, perkhidmatan polis serta Angkatan Tentera Malaysia. Manakala, perkhidmatan awam negeri tidak termasuk dalam perkhidmatan kerajaan persekutuan. Dalam pada itu, perkhidmatan bersama merupakan perkhidmatan di mana pengisian pegawai boleh dibuat oleh persekutuan akan tetapi penjawatannya tetap dimiliki oleh negeri yang berkenaan. Justru itu, bagi mengelakkan sebarang pengaruh politik dalam pentadbiran yang dijalankan oleh perkhidmatan awam, perlembagaan telah menubuhkan beberapa suruhanjaya perkhidmatan bagi membantu perkhidmatan awam melaksanakan pentadbiran dengan bebas tanpa ada pengaruh dari mana-mana parti politik. Antara suruhanjaya tersebut adalah suruhanjaya seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, Suruhanjaya Pasukan Polis, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Seiring dengan tujuan kewujudan perkhidmatan awam di Malaysia adalah untuk menjaminkan keamanan negara, Majlis Angkatan Tentera ditubuhkan
untuk menjaga keamanan dalam negara. Manakala, Perkhidmatan Awam Negeri juga mempunyai suruhanjaya tersendiri dalam setiap negeri bagi memantau serta mempunyai kuasa dalam pelantikan pegawai awam di setiap negeri-negeri di Malaysia. Pelantikan dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan. Di bawah Perkara 132 Fasa 2, segala kuasa pelantikan dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan termasuklah menentukan syarat-syarat dalam perkhidmatan berada di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Ianya boleh dikawal selia melalui Undang-Undang Persekutuan manakala kelayakan dan pelantikan serta syarat-syarat yang terdapat dalam perkhidmatan awam mana-mana negeri pula adalah di bawah kuasa Raja atau Sultan dan Yang di-Pertuan Negeri. Oleh itu, segala urusan pengambilan pegawai awam di peringkat persekutuan dilaksanakan oleh pihak berkuasa seperti Majlis Angkatan Tentera, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Pasukan Polis dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Majlis Angkatan Tentera. Dalam peruntukan Perkara 137 Fasa 1, Majlis Angkatan Tentera di bawah kuasa Am Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa dalam bidang pengambilan Angkatan Tentera di Malaysia. Juga bertanggungjawab sepenuhnya dalam kawalan tata tertib ke atas Angkatan Tentera, pentadbiran dalam Angkatan Tentera serta yang berkaitan dengan Angkatan Tentera termasuklah operasi Angkatan Tentera. Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Sebagaimana yang termaktub di bawah Perkara 138 Fasa 1, Perlembagaan Persekutuan, Suruhanjaya Kehakiman dan Perundangan bertanggungjawab sepenuhnya dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan pencen, menaikkan pangkat, menukarkan dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas pegawai-pegawai bagi perkhidmatan yang berada di bawah bidang kuasanya, iaitu pegawai undang-undang. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam berperanan dalam menguruskan pelantikan bagi anggota Perkhidmatan Awam Am Persekutuan. Selain itu, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam juga bukan hanya berfungsi melantik anggota Perkhidmatan Awam, malah ianya juga berfungsi mengesahkan jawatan anggota dalam perkhidmatan dan juga memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau berpencen, menaikkan pangkat serta bertanggungjawab untuk menukar dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota dalam perkhidmatan seperti yang mana yang telah diperuntukkan Fasa 1 Perkara 139 Perlembagaan Persekutuan. Suruhanjaya Pasukan Polis. Menurut peruntukan Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 140 Fasa 1, Suruhanjaya Pasukan Polis dipertanggungjawab dalam melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan pencen serta kenaikan pangkat maupun pertukaran yang melibatkan anggota pasukan polis dan juga bertanggungjawab dalam kawalan tata tertib ke atas anggota polis. Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Peruntukan Perlembagaan Persekutuan 141A menjelaskan bahawa Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan atau Pelajaran berperanan dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam melantik calon ke jawatan tetap, kontrak atau sementara dalam perkhidmatan pelajaran. Di samping itu juga, ianya bertindak untuk mengesahkan perkhidmatan anggota yang dilantik tetap. Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan juga berfungsi untuk memasukkan anggota dalam pendidikan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan pencen di mana ianya meluluskan
pemberian taraf berpencen ke atas anggota yang dilantik tetap dan disahkan dalam perkhidmatan, serta kawalan kenaikan pangkat dalam perkhidmatan pelajaran melalui lembaga rayuan kenaikan pangkat. Malah, ianya juga berperanan untuk meluluskan pertukaran pelantikan atau pertukaran dan sebagai pihak berkuasa dalam tata tertib dan lembaga rayuan tata tertib perkhidmatan pelajaran. Pelantikan dalam perkhidmatan awam negeri. Pelantikan dalam perkhidmatan awam negeri dilaksanakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri masing-masing, kecuali Perlis, Pulau Pinang, Melaka dan Negeri Sembilan, di mana pelantikan dalam perkhidmatan awam berada di bawah kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Fungsi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia. Jabatan Perkhidmatan Awam berfungsi untuk menguruskan segala peraturan mengenai pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kenaikan pangkat, saraan dan tata tertib, termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan persaraan bagi pegawai awam persekutuan dan negeri. Malah, ianya juga berperanan bagi menentukan implikasi perswastaan atau pengasingan ke atas sumber manusia dalam sektor selain membantu membangunkan pangkatan strategik dan rangkaian atau Strategic Alliance and Networking. Jabatan Perkhidmatan Awam merupakan sebuah jabatan yang bertindak sebagai pembangunan dalam sektor awam di mana ianya berperanan untuk menentukan dasar organisasi, dasar pembangunan kerajaan, pembangunan lalu, serta melaksanakan pembangunan plan perancangan penggantian dan juga menentukan dasar latihan dalam perkhidmatan awam. Bukan itu saja, Jabatan Perkhidmatan Awam juga diberi kuasa dalam menguruskan pengambilan, penempatan, saraan, kenaikan pangkat maupun faedah saraan, syarat-syarat perkhidmatan, perhubungan pekerja majikan berserta latihan dalam sumber manusia. Jabatan ini juga diberi mandat untuk mengubal dan memperjelaskan dasar bagi perkara yang dinyatakan di atas kepada agensi pelaksanaan, termasuklah menguruskan pemantauan dasar dan menguruskan penilaian dasar. Maka tidak hairanlah jika Jabatan Perkhidmatan Awam begitu penting peranannya dalam negara berbanding dengan agensi-agensi kerajaan lain yang terdapat di Malaysia. Cabaran reformasi dalam perkhidmatan awam. Sungguh pun usaha untuk mereformasikan perkhidmatan awam giat dilaksanakan dan dipertingkatkan dari tahun ke tahun untuk memperkukuhkan sistem tabir urus, meningkatkan accountability, menambah baik pencapaian perkhidmatan dan menjadikan kerajaan berfaksikan rakyat. Namun demikian, usaha tersebut masih belum memadai memandangkan masih terdapat lagi banyak isu yang berkaitan dengan integriti. Justru itu, bagi mengekalkan kepercayaan dan keyakinan rakyat terhadap perkhidmatan awam, perubahan yang ketara perlu dilakukan agar perkhidmatan awam dilihat sebagai mendukung aspirasi kerajaan dalam memenuhi keperluan dan harapan rakyat. Isu salah guna kuasa. Meskipun saban tahun kerajaan sentiasa memperingatkan kaki tangan awam agar sentiasa mempunyai integriti yang tinggi dalam diri mereka, namun ianya seperti mencurah air di daun keladi. Saban hari, kita pasti ada mendengar dan melihat sendiri sikap kaki tangan awam yang mengambil mudah dalam setiap hal yang berkaitan dengan integriti. Isu salah guna kuasa dalam perkhidmatan awam ini seperti campur tangan pegawai kerajaan dalam keputusan perolehan kerajaan bagi penganugerahan kontrak dan pemilihan projek. Sungguh pun kerajaan telah pun mewujudkan Akta Salah Guna Kuasa di bawah Seksyen 23
Akta SPRM 2009, ini namun masih ada di kalangan anggota penjawat awam mengambil mudah akan isu seperti ini. Apa yang paling membimbangkan apabila bukan hanya golongan kaki tangan sokongan penjawat awam yang melakukan salah guna kuasa ini, tetapi golongan yang terdiri daripada kaki tangan awam pengurusan tertinggi terlibat dengan salah guna kuasa ini. Dalam pada itu, isu salah guna kuasa yang berlaku di kalangan anggota perkhidmatan awam bukan saja memberikan kesan buruk kepada agensi kerajaan, tetapi juga menjejaskan kepercayaan dan persepsi awam terhadap integriti perkhidmatan awam. Berikut merupakan dua contoh kes isu salah guna kuasa yang berlaku dalam perkhidmatan awam. Kes yang pertama, Haliza Muhammad Saleh dan Syahril Nizam Mokhtar lawan Majlis Perbandaran Kelang. Bekas kaki tangan tertinggi Majlis Perbandaran Kelang, Puan Haliza Muhammad Saleh, menggunakan kedudukan beliau sebagai pengarah penilaian dan pengurusan harta MPK ketika itu dengan mencadangkan agar tawaran kerja perolehan untuk kerja-kerja penilaian kadar bagi harta-harta khas Kelang Utara yang bernilai RM251,000 dan RM324,360 ditawarkan kepada syarikat nilai harta konsultan senior Berhad yang merupakan milik suami beliau, Encik Syahril Nizam Mokhtar. Haliza Muhammad Saleh didapati bersalah di bawah Seksyen 23/1 dan Seksyen 24/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang mana sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana lebih tinggi. Manakala Syahril Nizam Mokhtar dituduh atas pertuduhan bersubahat bagi kesemua kesalahan tersebut di bawah Seksyen 24/1/C Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang dibaca bersama Seksyen 23/1 dan jika disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman sama di bawah Seksyen 24/1. Kes yang kedua, Siti Haslida Cik Mat Razali lawan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Sepang. Siti Haslida Cik Mat Razali, seorang penolong pegawai Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Daerah Sepang, didakwa di Mahkamah Seksyen atas dua pertuduhan. Pertuduhan pertama, Siti Haslida menggunakan jawatan beliau dengan mencadangkan nama syarikat Mukris Jaya Enterprise yang merupakan syarikat miliknya bagi mendapatkan tawaran pembekalan perkhidmatan program institusi pendidikan bebas dadah yang berharga RM5,160 melalui permohonan pesanan tempatan antara Mac hingga April 2016. Manakala pertuduhan kedua pula, Siti Haslida mencadangkan syarikat New Sapphire Enterprise adalah syarikat adiknya bagi tawaran kerja perkhidmatan makan, cenderahati dan banner yang bernilai RM1,000 melalui permohonan pesanan tempatan antara Februari hingga April 2017. Beliau didakwa di bawah Seksyen 23/1 dan Seksyen 24/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Isu penyelewengan. Isu penyelewengan yang berlaku dalam perkhidmatan awam adalah isu yang paling serius sejak dari dahulu lagi. Sungguh pun kerajaan sentiasa memperingatkan kepada kaki tangan awam agar tidak melakukan penyelewengan dalam jabatan dan pelbagai kempen kesedaran dilakukan untuk meningkatkan kesedaran di kalangan anggota perkhidmatan awam, terutama penyelewengan dalam perolehan, namun ianya seperti hujan jatuh ke pasir. Undang-undang yang dikenakan ke atas mereka
tidak mendatangkan apa-apa kesan serta mereka seolah-olah kebal dengan undang-undang dikenakan dan apa yang memalukan lagi apabila terdapat pegawai yang berkhidmat di bawah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah juga turut terlibat dengan isu penyelewengan ini. Budaya penyelewengan dalam perkhidmatan awam ini sudah menjadi satu kebiasaan yang dilakukan oleh anggota dalam perkhidmatan awam. Isu penyelewengan ini mungkin isu yang kecil, tetapi ianya bukan saja merosakkan imej perkhidmatan awam di Malaysia, malah ianya juga boleh menyebabkan rakyat hilang kepercayaan dalam agensi kerajaan terbabit dan tidak mustahil ketulusan takbir urus dalam agensi tersebut turut dipersoalkan oleh rakyat. Contoh kes penyelewengan yang berlaku dalam perkhidmatan awam. Kes Sahrum Nizam Baharudin lawan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Seorang penguatkuasa kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Sahrum Nizam Baharudin didapati bersalah terhadap pertuduhan penyelewengan barang bukti yang melibatkan tunai bernilai USD 6.4 juta atau RM25 juta di mana wang tersebut merupakan rampasan bagi kes rasuah besar yang dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sahrum Nizam Baharudin telah menggunakan wang tersebut untuk kegunaannya sendiri dan menukar wang yang diselewengkannya kepada ringgit Malaysia melalui bantuan saksi lain. Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur hari ini menjatuhkan hukuman terhadap Sahrum Nizam Baharudin di bawah Seksyen 403 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman penjara 3 tahun dan 2 sebatan. Isu karenah birokrasi. Meskipun karenah birokrasi ini bukanlah masalah besar yang dihadapi oleh perkhidmatan awam, namun demikian, seandainya isu sekecil ini tidak dibendung dari awal, tidak mustahil masalah ini akan menjejaskan serta menyukarkan kerajaan untuk mereformasi perkhidmatan awam di Malaysia. Tidak dinafikan, kerana birokrasi bukan saja berlaku dalam sektor awam, tetapi juga dalam sektor swasta. Seperti yang kita sedia maklum, perkhidmatan awam wujud adalah untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat dalam negara. Seandainya terdapat kerana birokrasi dalam agensi kerajaan, ianya akan menyebabkan rakyat memberi persepsi yang buruk. Sebenarnya, apabila terdapat kerana birokrasi dalam agensi kerajaan, ianya menyukarkan dan menyusahkan semua pihak. Seperti yang pernah berlaku sebelum ini, dek kerana angkara kerana birokrasi menyebabkan harga ikan menaik mendadak. Selain itu juga, kerana birokrasi bukan hanya merosakkan imej agensi kerajaan, tetapi juga merencatkan pelancaran prosedur kerja di mana urusan yang diberikan kepada pelanggan mengambil masa yang agak lama dan membuang masa, serta layanan kurang mesra yang dipamerkan oleh anggota penjawat awam menyebabkan rakyat tidak gemar untuk berurusan dengan agensi tersebut. Tanpa kita sedar, kerana birokrasi inilah menjadi punca utama dalam isu rasuah ini. Kerana bagi mempercepatkan segala urusan di agensi kerajaan, ada di kalangan rakyat akan memberi rasuah kepada kaki tangan awam untuk mempercepatkan urusan mereka. Isu rasuah. Dalam perkhidmatan awam, isu rasuah merupakan isu yang paling membimbangkan. Malah, isu rasuah ini yang sebenarnya menjadi punca utama penghalang dalam mereformasi perkhidmatan awam. Menurut analisis yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah di Malaysia, SPRM, sebanyak 63% di kalangan anggota perkhidmatan awam terdedah dengan rasuah. Sebenarnya, isu rasuah ini terjadi apabila timbulnya kerana birokrasi dalam perkhidmatan awam. Situasi ini berlaku apabila terdapat di kalangan penjawat awam yang hanya memikirkan tentang habuan yang diterima oleh mereka. Ditambah lagi dengan sikap sambil lewa
setengah penjawat awam menyebabkan masyarakat ataupun mereka yang berurusan dengan agensi kerajaan terpaksa menggunakan sagu hati atau hadiah bagi memujuk kaki tangan tersebut untuk melakukan urusan mereka dengan cepat dan lama-kelamaan. Ianya menjadi budaya dalam masyarakat kita pada hari ini. Apa yang lebih membimbangkan, terdapat golongan pegawai penguatkuasa seperti pegawai kastam, pegawai polis dan pegawai imigresen. Berdasarkan analisis yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sepanjang tahun 2013 hingga 2018, sebanyak 79% anggota yang berkhidmat di Jabatan Kastam Diraja Malaysia terlibat dengan rasuah, manakala 53% terdiri daripada pegawai polis. Mungkin ada yang beranggapan bahawa isu rasuah adalah sesuatu perkara yang biasa dan terjadi di mana-mana negara luar yang maju. Akan tetapi, inilah penghalang terbesar kerajaan dalam mereformasi perkhidmatan awam agar menjadi sebuah perkhidmatan awam yang mempunyai integriti yang tinggi. Berikut merupakan dua contoh kes rasuah yang berlaku dalam perkhidmatan awam. Kes yang pertama, Muhammad Najmi Zakaria lawan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Muhammad Najmi Zakaria, 38 tahun, didapati bersalah meminta suapan berjumlah RM3,500 daripada pemilik sebuah syarikat bagi dirinya sebagai dorongan sebagai pegawai pemeriksa kereta motor JPJ Negeri Sembilan dengan memastikan tiada tindakan diambil oleh penguatkuasa berkaitan dengan 8 kenderaan yang tidak mematuhi notis di bawah Seksyen 61/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Muhammad Najmi dijatuhi hukuman penjara selama 14 hari bermula dari tarikh ditangkap dan didenda RM17,500 dan jika gagal membayar boleh dipenjara selama 3 tahun. Manakala kes kedua, Muhammad Rusdi Zainal dan Muhammad Izmi Muhammad Nur lawan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Muhammad Rusdi Zainal 27 didenda sebanyak RM6,000 selepas mengaku menerima rasuah melepaskan warga asing tanpa melalui prosedur yang betul antara 2019 dan 2020. Melalui pertuduhan pertama, Muhammad Rusdi Zainal yang merupakan pegawai imigresen grade KP19 bertugas di Jabatan Imigresen Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA yang didakwa diberikan wang suapan bernilai RM1,000 sebagai balasan melepaskan warga asing tanpa melalui prosedur yang betul. Manakala, bagi pertuduhan kedua pula, Muhammad Rusdi Zainal diberikan wang suapan bernilai RM2,300 bagi kesalahan sama dan didakwa melakukan kesalahan itu di Maybank Islamic Berhad, Jalan BBN 1/2F, Bandar Baru Nilai pada 12 Ogos 2019 dan 20 Julai 2020. Muhammad Rusdi didakwa mengikut Seksyen 25/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Bagi Muhammad Izami Muhammad Nur 35 yang juga seorang pegawai imigresen grade KP19 bertugas di Jabatan Imigresen Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menerima rasuah yang bernilai RM10,000 daripada seorang lelaki tanpa satu balasan pada Oktober 2020 di sebuah kedai di Kampung Jinjan Nilai, turut didenda RM15,000 di bawah Seksyen 25/1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM 2009 dan kedua-duanya dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan jika gagal membayar denda.
Reformasi dalam perkhidmatan awam. Reformasi bermaksud pelarasan atau pembaharuan yang membawa kepada perkara yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti yang berlaku dalam perkhidmatan awam di Malaysia. Oleh yang demikian, reformasi ini wujud adalah bertujuan untuk membentuk sebuah perkhidmatan awam yang berkualiti dan mempunyai produktiviti dalam memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada rakyat. Dalam pada itu, bagi memantapkan lagi reformasi dalam perkhidmatan awam, beberapa strategi dilaksanakan oleh kerajaan. Yang pertama, mengurangkan karenah birokrasi dalam perkhidmatan awam. Seperti mana yang kita sedia maklum, isu karenah birokrasi dalam perkhidmatan awam adalah punca utama berlakunya rasuah di kalangan penjawat awam. Strategi mengurangkan karenah birokrasi dalam perkhidmatan awam merupakan perkara yang paling dititik beratkan oleh kerajaan. Ini kerana apabila karenah birokrasi dalam perkhidmatan awam dapat dikurangkan, ianya mampu memendung gejala rasuah. Sementara itu, bagi memantapkan lagi perkhidmatan awam, beberapa proses dan prosedur kerja yang terdapat dalam perkhidmatan awam sebelum ini dikaji semula bagi mengenal pasti punca yang boleh menyebabkan karenah birokrasi ini berlaku, termasuklah menghapuskan proses birokrasi yang tidak diperlukan seperti keperluan lesen atau permit serta undang-undang dan peraturan yang tidak selaras dengan keperluan semasa. Selain daripada itu, penambahbaikan kecekapan dalam menyediakan perkhidmatan pelanggan juga ditingkatkan agar ianya dapat membantu mengurangkan kos kepada kerajaan dan rakyat. Yang kedua, memantapkan strategi pelaksanaan pencegahan rasuah dalam perkhidmatan awam. Bagi memantapkan lagi strategi pencegahan rasuah dalam perkhidmatan awam, institusi dan undang-undang diperkasak bertujuan untuk menyokong ekosistem yang konsistif dan berkesan. Justru itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia direformasi menjadi sebuah badan yang bertindak bebas dalam memperkasa dan memperkukuhkan agenda pencegahan rasuah pada semua peringkat dalam perkhidmatan awam. Bagi memastikan bidang kuasa SPRM lebih luas agar dapat melaksanakan usaha untuk memerangi rasuah dengan lebih cekap dan berkesan, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dikaji semula. Dalam pada itu, Akta Perlindungan Saksi 2009 dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ditambah baik bertujuan meningkatkan perlindungan kepada pemberi maklumat di mana pendedahan yang dibuat berkaitan dengan salah laku kepentingan awam. Oleh yang demikian, Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023 diperkenalkan sebagai langkah kerajaan yang begitu komited dalam memerangi rasuah secara serius. Yang ketiga, sistem perkhidmatan digital diperluaskan dalam perkhidmatan awam. Selaras dengan dasar kerajaan menubuhkan dasar ekonomi digital, sistem perkhidmatan digital dalam perkhidmatan awam ditingkatkan dan diperluaskan. Dalam pada itu, usaha pembayaran tanpa tunai diperkenalkan dan diperluaskan dalam semua sektor perkhidmatan awam. Sistem pembayaran tanpa tunai ini diwujudkan bertujuan untuk meningkatkan kecekapan dan ketulusan takbir urus serta meningkatkan lagi nilai integriti dalam kalangan penjawat awam. Selain daripada itu juga, portal My Government diwujudkan sebagai satu langkah kerajaan untuk mengurangkan karenah birokrasi dalam perkhidmatan awam. Dengan adanya portal My Government ini, ianya dapat membantu rakyat yang berurusan dengan perkhidmatan awam dapat melakukan urusan dengan cepat. Usaha kerajaan memantapkan lagi integriti dan menghapuskan karenah birokrasi di kalangan penjawat awam
dalam semua peringkat sentiasa dipandang serius oleh kerajaan. Justru itu, bagi meningkatkan ketelusan dalam sektor awam melaksanakan perolehan kerajaan, portal My Procurement diperkenalkan dalam perkhidmatan awam digunapakai untuk memaparkan kontrak perolehan dalam kerajaan. Dengan menstrukturkan semula perkhidmatan awam melalui strategi yang dinyatakan, ianya sedikit sebanyak telah meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan awam pada masa kini. Melalui usaha inilah kerajaan melaksanakan dan mempertingkatkan lagi berbagai program kemahiran personal dalam perkhidmatan awam. Cadangan penambahbaikan reformasi dalam perkhidmatan awam. Reformasi dalam perkhidmatan awam yang dilaksanakan oleh kerajaan ini telah menunjukkan kemajuan yang amat berkesan. Namun demikian, penambahbaikan dalam perkhidmatan awam juga perlu dititik beratkan agar ianya dapat memantapkan lagi perkhidmatan awam yang bersih, cekap dan amanah. Yang pertama, pendedahan teknologi maklumat kepada anggota yang kurang berkemahiran. Meskipun perkhidmatan awam telah mewujudkan sistem digital yang membantu menjimatkan masa kaki tangan awam untuk melakukan tugasan mereka, akan tetapi masih banyak lagi kaki tangan awam yang kurang berkemahiran dalam teknologi maklumat. Perkara sebegini sebenarnya bukan saja membebankan kaki tangan awam itu sendiri, tetapi juga boleh mendatangkan masalah dalam perkhidmatan awam. Oleh yang demikian, bagi membantu mengatasi masalah seperti ini, adalah wajar kerajaan mewujudkan satu lagi program kemahiran yang berteraskan teknologi maklumat ke dalam program kemahiran yang telah disediakan oleh kerajaan. Melalui program ini juga, kaki tangan awam yang kurang berkemahiran dalam teknologi maklumat dapat mempelajarinya agar mereka melakukan tugasan yang diberikan tanpa sebarang masalah. Selain daripada itu juga, sebelum sesuatu sistem digital dilaksanakan dalam sektor awam, adalah wajar jika kaki tangan awam didedahkan dengan cara penggunaannya, sehingga mereka benar-benar mahir dalam sistem pendigitalan tersebut agar tiada masalah yang timbul di masa akan datang. Ini kerana anggota perkhidmatan awam dilihat sebagai contoh oleh masyarakat di luar dalam menjalankan perkhidmatan yang diberikan kepada rakyat. Yang kedua, pengisytiharaan harta perlu lebih kerap bagi anggota perkhidmatan awam yang baru dilantik. Sungguh pun kerajaan telah mengeluarkan perkeliling dan peraturan di mana semua pegawai yang berkhidmat dalam sektor awam perlu mengisytiharkan segala harta dan pemilikan yang mereka miliki. Namun, masih terdapat lagi anggota perkhidmatan awam yang mengabaikan peraturan tersebut. Malah, ada di kalangan anggota ataupun pegawai dalam perkhidmatan awam berselindung dengan meletakkan segala harta yang mereka miliki itu di atas nama keluarga atau kenalan rapat mereka. Oleh itu, anggota penjawat awam perlu lebih kerap untuk membuat pengisytiharan harta agar segala apa yang mereka miliki tidak diragui, malah ianya juga membendung mereka daripada terjebak dengan gejala rasuah. Pengisytiharaan harta dan pemilikan bukan hanya perlu dilakukan oleh pegawai atasan saja, malah ianya turut dilakukan oleh anggota bawahan hatan mereka yang menjawat jawatan pemandu sekalipun. Ini kerana gejala rasuah tidak mengenal siapa dan apapun jawatan atau pangkat yang disandar, kerana siapapun boleh terjebak. Sementara itu,
Pengisytiharan harta dan pemilikan juga perlu dilakukan kepada mereka yang baru dilantik dalam perkhidmatan awam bertujuan memastikan anggota kaki tangan awam yang dilantik tersebut benar-benar bersih dan tidak terlibat mana-mana organisasi swasta yang menjalankan perolehan dalam sektor awam tersebut. Kesimpulan, melalui cadangan penambahbaikan yang terdapat dalam reformasi perkhidmatan awam ini, ianya akan membantu memantapkan lagi perkhidmatan awam di mata dunia. Tidak mustahil suatu hari nanti indeks rasuah di negara kita dapat dikurangkan dan sekaligus dapat dibendung. Seperti mana yang kita sedia maklum, perkhidmatan awam adalah cerminan dalam mentadbir kerajaan. Sebaliknya, usaha kerajaan mewujudkan dasar revolusi industri 4.0 dapat diperluaskan dan diperkukuhkan. Malah, pendekatan ini juga akan menjadi struktur perkhidmatan awam yang dinamik, kompeten serta merupakan perkhidmatan yang cekap dalam menyampaikan atau memberi hikmat kepada rakyat. Sehubungan dengan itu juga, pengukuhan integriti dan nilai-nilai murni dalam diri anggota perkhidmatan awam juga akan meningkatkan lagi fleksibiliti dan inovasi dalam perkhidmatan awam.